Dewan Rakyat hari ini diberi maklum Maha 2022 pada kali ini bakal menawarkan lebih 15,000 peluang pekerjaan. Untuk perancang lanjut, langsung bersama Farhana Azwani Ismail di Parlimen. Farhana, teruskan. Baik, ya Hazel, lebih 15,000 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor bakal ditawarkan pada pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia Maha 2022 kali ini. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi selain menyediakan peluang kerjaya kepada golongan muda dan graduan, pameran agropertanian turut ditawarkan. Maha 22 juga menyediakan peluang kerjaya kepada golongan muda serta graduan yang sedang mencari pekerjaan melalui program Jamin Kerja dalam segmen Agro Job Fair. Lebih daripada 100 syarikat akan turut serta dalam program ini yang menawarkan lebih daripada 15,000 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor agro makanan. Selain itu, lebih daripada 250 Pocket Talk, sharing session, seminar, webinar, convention serta hikmat nasihat terus kepada kumpulan sasar akan diadakan. Ini merupakan antara manfaat yang bakal terhasil menerusi penganjuran Maha pada kali ini. Maha 2022 yang bakal berlangsung bermula 4 hingga 14 Ogos ini dijangka mampu menghasilkan lebih 250 juta ringgit potensi nilai jualan. Di samping itu, beberapa sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU dijangka berlaku melibatkan nilai pelaburan lebih 4 bilion ringgit. Datuk Seri Dr. Ronald menjawab pertanyaan Wakil Tumpat Datuk Cik Abdullah Matnawi. Selain itu, pemain industri perkayuan Malaysia digalakkan untuk terus mengembangkan ekspor produk kayu kayan melalui program pameran perdagangan dan misi pemasaran serta perniagaan di dalam dan luar negara. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaluddin berkata, Amerika Syarikat, Eropah, Timur Tengah, ASEAN dan Oceania menjadi tumpuan bagi meningkatkan kebolehan pasaran. Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC juga aktif berkomunikasi dengan pengimport-pengimport melalui pejabat-pejabat serantau. Melalui perhubungan secara berterusan dengan pemain-pemain industri, MTC boleh menjana dan berkongsi maklumat risikan pasaran dengan ahli industri perkayuan negara. Telah membuat lawatan kerja kepada 14 negara dalam masa 4 bulan untuk melihatkan memasarkan bahan-bahan kayu kayan kita termasuk furniture. Pada keseluruhannya, YB Bakri, sambutan dari luar negara terhadap kualiti kayu kayan kita dan juga workmanship sangatlah menggalakkan. Jadi kementerian ketika ini tengah memikirkan langkah panjang, jangka panjang, how do we make our wood industry sustainable. Perusahaan Pelandangan dan Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bakri Yo Bi Yin. Subsidi turut diberi kepada syarikat-syarikat perkayuan terutama industri perabot. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB turut menyediakan bantuan khusus bagi usahawan Bumiputera agar berdaya saing dalam ekspor antarabangsa. Baik, selain itu, Dewan turut dimaklumkan 26 hasil dapatan audit penarafan pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA terhadap pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM berjaya ditutup. Ia melibatkan aspek teknikal setelah perbincangan dan pembetulan dilakukan pada 12 hingga 14 Julai lalu. Namun, menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, masih terdapat 3 dapatan belum ditutup melibatkan teknikal dan latihan penyediaan silibus bagi inspektor CAAM. Dalam hubungan ini, tindakan-tindakan pembetulan bagi menutup ketiga dapatan tersebut telah dikemukakan kepada pihak FAA pada 25 Julai 2022. Selanjutnya, pihak FAA akan membuat keputusan berhubung penarafan semula dalam jangka masa yang terdekat dan diumumkan pada bulan Ogos 2022.
Beliau menjawab soalan Wakil Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Pada 2019, FAA bertindak menurunkan taraf keselamatan CAAM dari kategori 1 ke kategori 2. Satu pasukan khas telah dibentuk bagi menutup kesemua 33 dapatan awal daripada pihak audit berkenaan. Baik, seperti biasa ketika ini Dewan sedang berhenti rehat dan akan menyambung semula sesi persidangan pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian langsung dari Parlimen, kembali bersama Hazel. Farhana Azwani, terima kasih.